أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersiaran pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz untuk sama-sama kita membicarakan tafsir, tarannum serta tadabbur surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Dan anda juga boleh ikuti dan juga tonton kami siaran pada hari ini secara HD menerusi www.tonton.com.my, dan juga jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan siaran kita, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kisahnya hari ini kita masih lagi kembali bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan Quran sihat zahir dan batin kita insya-Allah, mudah-mudahan terpandu kehidupan kita. Dan semestinya bila sebut tentang surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40, molek rasanya untuk kita mulakan. Saya serahkan kepada Fadil Doktor untuk kita sama-sama dengarkan bacaan ataupun alunan ayat suci Al-Quranul Karim surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Fayatafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Terima kasih Dai Anas, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempermudahkan kita untuk perkara ini, yakni untuk bersama-sama di dalam bacaan Al-Quran, tarannum dan membincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam program Tanyalah Ustaz ini, tuan-tuan, biar tahu jangan keliru. Dan untuk memulakannya, Ustaz akan membaca dulu dua ayat yang pertama dulu, iaitu ayat yang ke-36 dan 37 surah Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari seksa. Dan tidak pula diringankan azab neraka itu dari mereka. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Ayat yang ke-37. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh, yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan. Lalu Allah menempelak mereka, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran. Oleh itu, rasalah azab seksa, kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Surah Al-Allahul Azim. Afadhil Ustaz. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Itu adalah ayat pertama, ayat ke-36 dan ke-37 yang kita telah bacakan tadi. Dan tuan-tuan, sebelum Ustaz mulakan dengan perbincangan ayat-ayat ini, suka untuk kita sama-sama bincang dulu sikit Anas, berkenaan dengan qiraat. Sambil-sambil kita belajar tentang tafsir, tentang tarannum. Ya, satu bahagian lain ialah dinamakan sebahagian qiraat. Kita kata Ustaz, qiraat ni kan perkara yang payah dan terpencil pula daripada masyarakat kita. Adalah belajar tapi kurang yang belajar kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, hakikatnya qiraat yang dibaca, yang kita baca sekarang ini sudah termasuk di dalam salah satu qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, nak tak nak, kalau sebut qiraat memang kita dah baca dah. Tinggal lagi ada qiraat-qiraat lain yang kita tak tahu dan juga kurang biasa juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk secara ringkasnya kita ambil dulu ayat nombor 36. Nas kena hati-hati, Nas juga kena, Ustaz akan suruh baca juga InsyaAllah, ni. InsyaAllah. Ayat ke-30, 36. Tuan-tuan, ayat ke-36 itu, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim. Baik, dalam bacaan kita, walladzina kafaru lahum, mim mati. Dalam bacaan beberapa imam yang lain, misalnya kita nak baca pada pagi ini ialah namanya silah mimil jama', Imam Qalun. Imam Qalun membaca dengan lahum, dibaca dengan lahumu, silah 2 harakat, ada tambahan bunyi waw 2 harakat.
lahumu naru jahannam. Minta Anas cuba sekali. والذين كفروا لهم نار جهنم. Baik, terima kasih. Itu satu. Lahumu satu. Yang kedua ada lagi la yuqda alaihimu fayamutu, yang kedua. Alaihimu fayamutu. Itu yang kedua. Wala yukhaffafu anhum, juga yang ketiga, yukhaffafu anhumu min azabiha. Yukhaffafu anhumu min, buang sabdunya. Tinggal tambahan bunyi waw. Anhumu min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu semua samalah kecuali 3 tempat tadi. Baik, untuk mudahnya Ustaz akan bagi contoh dulu, insya-Allah lepas ni diikuti oleh Anas, insya-Allah. Walladzina kafaru lahumu naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Sampai giliran Anas, silakan. Dia nak mengaji ni dah mula batuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا طيب. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Alhamdulillah. Tamam. Jadi maksudnya tidak ada masalah tuan-tuan. Hanya sedikit perbezaan, tapi perbezaan itu adalah perkara-perkara yang menjadi usul ataupun asas-asas dalam bacaan. InsyaAllah mudah sahaja untuk kita sama-sama belajarnya. Tinggal lagi ayat ini tuan-tuan, dibaca oleh Imam Qalun daripada Imam Nafi'. Kita punya bacaan kita baca tadi Anas adalah nama bacaannya Hafs daripada Asim. Allahu Akbar. Baik, silakan. Itu nama kelas anak saya tu, Satu Asim. Masya-Allah. Insya-Allah. Saya bila dengar doktor sebut baru teringat. Allahu Akbar. Jadi banyak yang akan kita bicarakan, banyak ilmu yang pastinya akan kita kongsikan bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi berbicara Taranum Tafsir serta Tadabbur Surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Dan telah pun sama-sama seperti tadi para penonton, kita telah pun mendengarkan bacaan Surah Fatir ayat yang ke-36 dan juga ayat yang ke-37 yang telah pun diperdengarkan. Saya pun cuba juga baca walaupun tak pandai sangat Taranum ni, tapi bolehlah insya-Allah. Bab qiraat ni terutamanya ilmu-ilmu qiraat yang walaupun asing dalam kehidupan kita doktor, tapi perlu juga dinormalisasikan sebagai satu ilmu kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita membesar sebagai orang yang mencintai ilmu-ilmu ini, terutamanya Al-Quranul Karim insya-Allah. Baik, untuk lanjutannya doktor, kita nak tengok untuk ayat yang ke-36 dan juga 37 tadabbur serta tafsirannya doktor. Ya. Baik, terima kasih Anas. Ustaz nak menyentuh sedikit sebelum kita memulakan dengan tafsiran dan perbincangan ayat ini. Berkenaan qiraat tuan-tuan, di dalam internet sudah ada mushaf. Sekarang jalannya mudah ya. Orang kata di hujung jari. Ya, sekarang betul. Mushaf yang qiraat
10 tu dengan perawi-perawinya 20 itu semua sudah ada dalam internet. Dah lengkap lah. Ya, dah lengkap. Tapi Quran ni dia tak boleh lari melainkan dengan satu perkara, iaitu talaqi dan musyafahah. Jadi mana ambil Quran itu dan pergi belajar. InsyaAllah itu okey. Tapi kalau ambil Quran itu dan baca sendiri, bahaya. Sesat nanti. Maksud sesat itu salah punya baca. Jadi tuan-tuan dan puan berahmati Allah sekalian, itu untuk qiraat yang sebahagian kita sebutkan secara ringkas pada pagi. Simak berahmati Allah sekalian, ayat Al-Quran yang kita sebutkan pada ayat 36 ini, innalladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Bahawa orang-orang kafir dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam dan dia tidak mati. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, seorang yang masuk dalam neraka, na'udzubillahi min zalik, Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya, akan menghukumnya dengan begitu sekali. Dengan kesakitan. Kita tengok kalau isu orang sekarang peperangan berlaku antara Palestin dengan Israelnya apa semua, begitu banyak kekejaman, kesakitan, kanak-kanak yang mati seolah-olah disembelih dan seumpamanya itu. Tapi kesakitan itu akan berakhir bila, Nas? Iaitu dengan mati. Tapi tuan-tuan, di akhirat kelak, kesakitan ini rupanya bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan tidak mati. Allah. Ini isunya. Jadi kalau sakit maka sakitlah yang seterusnya. Nah, bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Bila kulit itu dibakar, masak, gentung, nah, Allah ganti kulit lain. Ganti baru. Allah. Jadi makna kalau dah rentung tu kita kata matilah, senang ya tak? Habis hangus. Selesai. Tak. Rupanya diganti yang lain, maka dia akan bertambah lagi sakit dan berseterusnya. Untuk merasakan lagi azab. Untuk merasa liyadzuqul azab. Supaya dia akan merasa azab yang sangat-sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, dalam ayat ini ada beberapa perkara penting yang kita fokuskan. Yang pertama sekali ialah wallazina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang putuskan dalam ayat ini dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Baik, tuan-tuan, ada isu yang berlaku sekarang ini, iaitu ada satu golongan yang kita panggil golongan ini yang punya pegangan liberalisme dan pluralisme. Liberalisme ini ialah berfikir secara terbuka, bebas. Ayat Quran ini kita nak tafsir macam mana, itu kita punya hak, berra'yi dengan cara pandangan kita, pendapat kita sendiri. Tuan-tuan, jawapan mudahnya ialah kalau begitu keadaannya Quran nak ditafsirkan, maka tuan-tuan, bagaimana agak-agaknya kalau ilmu sains, ustaz tafsirkan ikut cara ustaz? Marah. Mesti orang marahnya. Tak ikut disiplin. Ya, tak ikut disiplin. Undang-undang ditafsirkan ikut kehendak ustaz. Tak boleh. Ayat undang-undang tu betul dah. Tapi maksud undang-undang begini. Saya punya pandangan. Tu habis huru-hara dunia ini. Dia ada akta-akta dia. Itu tuan-tuan. Jadi itu liberalisme. Yang kedua ialah pluralisme. Pluralisme ini menyamutarahkan antara agama. Sama saja. Sebab agama ni semua merujuk atau menuju kepada benda baik. Allah. Tidak ada agama yang menyuruh kepada benda jahat. Asas tu nampak macam betul. Tapi tuan-tuan, setiap agama itu sendiri dia berpegang bahawa agama dialah yang betul. Nah, agama dialah yang betul. Islam sama, Yahudi sama, Kristian sama. Baik, ini yang kita maksudkan bebasnya kamu beragama. Boleh berpegang saya paling betul. Dalam Islam pun sama, kita berpegang bahawa innad dina indallahi Islam. Islam iaitu agama di sisi Allah, agama Islam. Siapa cakap? Allah yang cakap. Maknanya kalau kamu orang beriman, kamu orang Islam, kena pegang ini. Tak boleh kamu pegang bahawa agama semua sama sebab dia ajar benda yang baik-baik berlaku. Tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan Google saja dalam internet itu, tuan-tuan akan temui bahawa ada di kalangan kiai-kiai, alim-alim lah, bukan calah-calah orang, yang berpandangan bahawa agama ini sama. Kalau dia kata begitu, tuan-tuan, inilah jawapannya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Allah kata orang kufur kepada Allah masuk neraka. Tiba-tiba dia kata, "Tak ya Allah, bahawa orang-orang lain dia pun buat baik juga, maka dia layak masuk syurga." Habis tu nak lawan siapa sebenarnya, Nas? Allahu Akbar. Orang yang lawan ayat Quran dengan jelas ini dia tahu, dia lawan juga, apa hukumnya, Nas? Berdosa. Bukan berdosa lah, kufur kepada Allah. Dalam keadaan dia tahu. Berdosa tu itu jelas. Semuanya kita kata ini kufur, terkeluar daripada agama. Sesatnya nyata. Sekalipun dalam keadaan dia mengaku dia adalah Muslim. Dia tidak Muslim. Baik, itu perkara pertama. Ustaz tengok satu video yang berlaku di luar negara, iaitu seorang kiai mengatakan bahawa orang yang berbuat baik akan masuk dalam syurga. Nah, orang yang buat baik ini Allah suka, dan bila Allah suka akan masuk dalam syurga. Sekalipun dia berlainan agama dengan kita. Nah, ayat pertama tu betul dah. Ayat kedua. Ayat belakang itu, sekalipun dia agama berbeza daripada kita. Allahumma. Tidak begitu, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan jelas dalam ayat ini. Baik, perkara pertama. Perkara kedua ialah dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang azab. Allah menyebutkan tentang azab. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, kita berkata orang masuk neraka ini Allah akan azab dengan sehebat-hebatnya, sepedih-pedihnya, dan tidak akan mati, dia akan berulang-ulang diazab dan seterusnya. Allah ni kerjanya azab orang je ke? Tak boleh ke Allah ampunkan dia? Tak. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Baik, persoalan itu agak bagus. Tuan-tuan, di atas muka dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi, ini satu perkara penting untuk kita renung. Allah memberi pilihan kepada manusia. Pilihan ni maksud apa? Nak buat A boleh, nak buat B boleh. Tak? Option tu ada? Ya. Kita nak buat macam mana itu boleh. Nak tak setuju pun boleh. Itu hak dia panggil, kebebasan. Itu ikhtiar pilihan manusia. Contoh mudah, Anas, sembahyang subuh tadi, ataupun sembahyang zuhur yang akan datang selepas ini. Boleh tak semasa masuk waktu solat itu kita memilih, ini bukan bincang hukum cerita lain dulu, iaitu boleh tak kita memilih antara nak sembahyang atau tidak sembahyang? Boleh pilih atau tidak? Boleh. Itu namanya ikhtiar. Makna kalau orang tu nak sembahyang, silakan. Tak nak sembahyang pun boleh pilih. Tetapi tentulah yang sembahyang itu ada pahala, yang tak sembahyang itu ada dosa. Daripada pahala inilah menuju ke syurga, daripada dosa ini menuju ke neraka. Itu basic lah. Itu basic asal. Itu kena faham situ dulu. Allah beri pilihan. Jadi bila Allah beri pilihan, kamu pilihlah. Kalaulah Allah tidak beri pilihan, ini poin penting juga, tuan-tuan. Kalau Allah tidak beri pilihan, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Orang yang tidak ada pilihan. Contoh yang tak ada pilihan, budak kecil. Kita kata baby lagi. Dia ada tak kemampuan untuk memilih benda betul dan tak betul? Ada tak kemampuan? Tak ada. Nah, kalau kita bagi kuih satu, bagi najis satu, dia ambil mana? Agak-agak mungkin dia pilih yang ambil dua-dua boleh jadi. Dah. Najis dia pun dia buka pemposnya apa. Budak. Sebab tidak ada pilihan. Quwwatul ikhtiyar itu, kemampuan untuk memilih tadi. Maka dengan sebab itu Allah tidak ada mengira tentang dosa pada masa itu. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz sangat suka memberi satu contoh. Yang tidak ada pilihan ini orang mengigau, Nas. Dia duduk kondo tingkat 30. Dia mengigau jadi Superman. Terbang. Oh, dia terbang. Baik, terbang itu terjun jatuh mati. Baik, berdosa ke tidak, Nas? Tak berdosa. Tak berdosa. Kenapa? Dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Itu jelas, tidak ada pilihan. Tapi kalau dia saja-saja, dia duduk situ, oh aku nak jadi Superman hari ni. Dia pun terjun. Itu memang berdosa besar lah. Sangat-sangat besar. Walaupun kata para ulama, dia bukanlah termasuk di dalam kufur. Tetapi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembahyangkan orang seperti ini. Bunuh diri. Jadi poin Ustaz sekarang ialah selagi mana ada pilihan, maka dia kena memilih perkara yang baik. Kalau dia tak nak pilih perkara baik, boleh juga. Maka dia bersedialah untuk Allah sebutkan dalam ayat ini ialah dia akan diazab, dia tidak akan dimatikan oleh Allah selama-lamanya, maka disitulah tempat tinggal dalam neraka wal-a'yadzubillah. Allahu akbar. Bila kita sakit, kematian itu akan memutuskan kesakitan tersebut. Ya, tetapi ini tak mati. Ini jadi satu masalah ataupun persoalan yang pastinya meninggalkan kesakitan yang tidak mampu untuk kita bayangkan. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita daripada termasuk dalam kalangan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Baik, kita ada soalan Doktor untuk kita raikan untuk ayat yang ke-36 daripada sahabat Facebook Rahimah Saud. Doktor, ada tak kemungkinan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan juga orang yang kafir ke dalam syurga atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengasihani? Doktor. Baik. Jawapannya Doktor selepas ni kita nak simpan sekejap. Saya tengok Doktor dah ready dah nak jawab, tapi kita nak kongsikan selepas ini. Banyak lagi ikuti dalam lanjutan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Nantikan jawapannya selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk kita meneruskan tafsir Taranum serta tadabbur surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Tadi Doktor, kita ada soalan daripada Puan Rahimah Saud di Facebook. Apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan juga orang yang kafir ke dalam syurga atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengasihani? Dan tambahan sedikit, kita masuk syurga ni sebab apa Doktor? Pahala ke sebab apa? Jadi itu perlu diluruskan juga itu. Sedikit pencerahan Doktor. Baik, terima kasih Anas, dan soalan sangat baik daripada Rahimah Saud. Ada kemungkinankah orang yang kafir yang Allah sebut masuk neraka ini Allah masukkan akhir sekali masuk dalam syurga juga? Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Kita dalam disiplin, dalam kaedah yang kita berfikir ini, apa yang Allah sebut itu kita sebut. Ya Allah tak sebut, kita tak sebutlah. Dalilnya jelas. Ada dalil. Berdasarkan dalil yang sangat jelas, dan ulama tidak ada pertikaian dalam hal ini. Iaitu dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah, innahu man yushrik faqad haramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan syurga ke atasnya. Wa ma'wahu an-nar, dia akan berada dalam neraka. Jadi ini kata-kata siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti di situ saja. Selebihnya terserah pada Allah. Sebab dari sudut kequdrah Allah, dari sudut rahmat Allah, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tak campur. Tapi yang Allah cakap, ini kita cakap bahawa hanya mereka yang nafsul muslimah, iaitu tubuh yang Islam sahaja yang layak masuk dalam syurga. Kalau orang akan kata Nas bahawa Islam ni orang lain nak masuk neraka belaka. Allah. Tuan-tuan, bukan kita kata, Allah yang kata. Kita sampaikan. Kita sampaikan saja. Kalau orang lain tidak bersetuju, maka itu hak dia untuk kata begitu. Betul. Saya tak setuju dengan Quran kata. Kita apa, dia bukan Islam, terpulanglah. Tapi hak kita sebagai orang beragama Islam, kita berkata demikian. Kenapa? Allah kata, Rasul kata, dan itulah kita punya asas. Kalau tidak, dia akan masing-masing ada pandangan. 10 kepala, 10 pandangan. Semua berbeza. Semua berbeza. Jadi tak akan sama. Jadi tuan-tuan, cuma menjawab sikit soalan Nas tadi, sebenarnya kita masuk syurga ni kerana apa? Sebab pahala ke? Sebab pahala kah atau sebab macam mana? Amal banyak. Tuan-tuan sekalian, rahmat Allah sekalian. Ayat Quran ada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada. Kita sebut hadis dulu. Sesungguhnya manusia tidak lan yadkhula ahadukum al-jannata illa birahmatillah.
Tidak ada siapa-siapa yang akan masuk dalam syurga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Baik. Tuan-tuan, itu hadis yang sahih. Al-Bukhari, ada Muslim ada. Kemudian dalam ayat Quran pula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Beberapa ayat, tuan-tuan. Masuklah kamu syurga dengan sebab yang kamu amalkan. Amalan kamu. Tadi cakap bukan masuk syurga dengan rahmat. Tiba-tiba Allah sebut masuk syurga lah dengan amalan kamu. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ini ulama dia kalau orang yang suka mencari akalnya, orang berfikir lebih daripada luar kotak. Luar kotak satu perkara, lebih daripada tu lagi. Dia kata percanggahan di antara Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikat tidak bercanggah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang ayat kata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu benar, memang masuk syurga ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis itu Allah kata dengan amalan tadi. Baik tuan-tuan. Nas, kita ni kalau kita sembahyang, contohnya baca Quran, berzikir, buat kebaikan, semasa kita buat semua itu, bukankah ada rahmat Allah bersama kita pada masa itu? Ya. Betul kan? Betul. Mesti ada rahmat Allah. Sembahyang ada rahmat Allah tentunya. Dengan rahmat itulah masuk syurga. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi ini orang panggil satu harmoni di antara ayat dan hadis Nabi SAW. Bendanya benar. Yang Allah kata dengan amalan itu, maksudnya juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Kalau ta'ala. bukan dengan rahmat Allah tak mampu kita buat amal. Betul. Allahu akbar. Itu bahasa mudahnya mengharmonikan itu pendapat itu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tu bagaimana hebatnya, pentingnya kita untuk berada atas dasar ataupun disiplin ilmu yang betul, terutamanya melibatkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik doktor, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan pada ayat yang ke-37, soalan daripada Nur Dahlia Biru di Facebook. Doktor, apakah maksud tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim? Zalim yang bagaimana yang Allah katakan tidak ada penolong baginya pada hari kebangkitan kelak? Mohon pencerahan doktor. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, dalam ayat 37 ini disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Rasakanlah fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak adalah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kita kata apakah makna zalim? Dalam Quran sebut banyak kali wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak zalim, tapi yang zalim diri kamu sendiri. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, Allah sebutkan perkara ini kerana manusia ni apabila Allah suruh buat kebaikan, Allah beri jalan petunjuk kepada mereka. Ini jalan A, ini jalan B. Wahadainahun najdain. Kami beri dua jalan. Ini jalan baik, jalan buruk. Kamu pilihlah. Imma syakira wa imma kafura. Nak jadi orang bersyukur, orang baik boleh, orang jahat boleh. Maka tuan-tuan, pilihan manusia tadi, kita kaitkan dengan pilihan tadi, iaitu pada masa itulah manusia memilih benda yang jahat. Dengan sebab itu inilah dipanggil zalim. Bukan Allah zalim kepada kamu, kamu yang zalim kepada diri kamu sendiri. Sebab itu dalam ayat Quran yang lain tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sekiranya kami nak, kami boleh beri hidayah pada semua sekali. Tetapi walakin haqqal qawlu minni, akan ada satu golongan manusia dan jin yang akan masuk dalam neraka.
Dia pun kata, tengok memang Allah nak masukkan dalam kerja nak masuk dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, ayat ini dikaitkan. Kena kait dengan ayat-ayat yang lain. Jadi apabila Allah beri dah tunjuk satu jalan kepada manusia, jalan baik, kemudian jalan buruk, dia pilih jalan buruk juga, suruh semayang, kemudian tak semayang, maka ini jalan buruk yang dia pilih, maka itulah haqqal qaul minni, hak ke atas kami untuk memasukkan satu golongan orang zalim, menzalimi diri mereka sendiri, sebab mereka tak mampu menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi zalim kepada diri mereka sendiri, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hukum mereka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Doktor pernah sebut dulu kan. Saya dia teringat tu, dia tengok okey ayat tersebut. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan itu antara gambaran pada ayat yang ke-37, dan mungkin sedikit lanjutan berkenaan dengan ada disebutkan di situ Allah Taala melanjutkan ataupun memanjangkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Doktor, mungkin bila kita sebut tentang permintaan ahli neraka untuk dihantar kembali, Rabbana wa sami'na farji'na na'man salihan. Jadi kadang-kadang bukan tak tahu benda tu nak buat, tapi orang kata kesedaran untuk buat baik itu. Jadi bila dia dah nampak diperlihatkan azab tersebut, jadi bagaimana gambaran Allah Ta'ala letakkan kepada orang-orang yang bila dah tengok azab minta kembali ke atas dunia. Mungkin sedikit pencerahan daripada doktor supaya menjadi bangkit semangat kita. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan, ini antara intipati penting pada ayat nombor 37. Iaitu, tuan-tuan, kalau kita baca dan renung, Allahumma, bukan orang lain, Ustaz sendiri pun rasa kecil dan merasa insaf kita bahawa di akhirat kelak di mana tempat kita sebenarnya. Orang ini apabila mereka dimasukkan dalam neraka, wahum yassarikhuna fiha, mereka menjerit, ya Allah, ya Allah, yassarikhuna fiha, dan menjerit ni tuan-tuan sehingga habis suaranya, melolong, terpekik terlolong ia. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, tolonglah keluarkan kami daripada sini, balikkanlah kami atas muka dunia yang mana kami tak sempat buat amal kami nak buat dah, tuan-tuan. Ini janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu Allah menjawab kepada mereka itu, bukankah kamu dah diberi umur yang untuk berfikir, semua sekali kamu boleh buat amalan, kamu tak buat juga. Datang peringatan Rasul kami, kamu tak ikut juga. Dalam ayat lain, tuan-tuan, keadaan sama Allah mengulang-ulang membandingkan keadaan ini beberapa kali. Misalnya, tuan-tuan, dalam surah Al-An'am, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada mereka, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau kami hidup kamu balik atas muka dunia, kamu buat pula. Cuba, walau ruddu la'adu, kamu akan kembali seperti mana asal. Ini sifat manusia Allah sudah ketahui daripada dulu lagi. Wa innahum lakadzibun, dan kamu berbohong. Masa sakit ni cakap, ya Allah, kami kami akan semayang dah, kami akan puasa dah, kami tidak akan tinggal segala perintah. Bila senang, tuan-tuan, lupa habis. Ini hakikat manusia. Qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikanlah kami nak buatlah amalan-amalan yang kami tinggal dulu, ya Allah. Kalla. Tidak akan sekali. Jadi, tuan-tuan, itulah sifat manusia yang Allah gambarkan. Semoga-moga kita berdoa sama-sama kita tidak termasuk daripada kalangan golongan ini. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan berikutnya, doktor, pada ayat yang ke-38 dan juga sehingga ayat yang berikutnya, saya serahkan kembali kepada Fadil Doktor untuk mendengarkan bacaan surah Fatir ayat yang ke-38 dan seterusnya, doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu 'alimun bidzatis sudur. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita akan ikuti mafhumnya ataupun maksudnya selepas ini. Kita nak berjeda seketika. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ayuh sama-sama kita hiasi kehidupan kita berpandukan Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai manual panduan dalam kehidupan kita, pasti tidak akan sesat selama mana kita berpegang kepadanya sebagaimana janji yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi berbicara pada surah yang ke-35, juzuk yang ke-22, 45 ayat surah Makkiyah iaitu surah Fatir, ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan untuk maksud daripada ayat yang telah pun dibacakan oleh Fadil Doktor, dengan izin untuk saya bacakan pada ayat yang ke-38. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya ia mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di muka bumi silih berganti. Oleh itu sesiapa yang kufur ingkar, maka balasan kufurnya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan orang-orang yang kafir, kufurnya tidak menambahkan mereka di sisi Tuhan mereka, melainkan kemurkaan dan kehinaan. Dan juga orang-orang yang kafir itu, kufurnya tidak menambahkan mereka, melainkan kerugian jua. Ayat yang ke-40. Katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu-sekutu yang kamu seru dan sembah selain Allah? Tunjukkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bahagian bumi ini. Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan menguruskan langit? Atau pernahkah kami memberi mereka sebuah kitab, mengakui mereka menjadi kongsi kami? Maka dengan itu menjadilah perkongsian mereka berdasarkan keterangan yang terdapat dari kitab itu. Tidak ada sesuatu alasan pun. Bahkan orang-orang yang zalim itu terpedaya dengan kata-kata yang disebutkan oleh setengahnya kepada yang lain, kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar. Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Anas. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat yang ke-38, ya. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara ghaib, ya, di sama ada di langit atau di bumi. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, bahkan Allah mengetahui innahu alimun bidzatis sudur, apa yang ada dalam dada manusia.
Dan dalam ayat-ayat lain pun Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mempersoalkan atau kita bertanya tentang setakat mana pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawapan mudah kita kata tidak ada limitnya. Sekecil perkara, sehalus perkara, sebesar zarah, semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kalaulah satu daun yang jatuh pada malam hari, jatuh gugur daripada tangkai pokoknya itu jatuh, ya'lamuha, Allah mengetahui. Ganas daun pokok ni jatuh banyak mana satu hari? Berbilion-puluh bilion. Berbilion kan. Tapi tetap dalam pengetahuan Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua itu di dalam pengetahuan Allah, sama ada biji-biji benih. Nah, kita kata satu lebah yang akan ambil biji itu pindah ke tempat lain sehingga tumbuh apa ni tanaman yang lain. Begitulah seterusnya. Ya. Tersebarnya kita belajar dalam sains apa semua tu kan. Maka tuan-tuan, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu atas muka dunia. Pengetahuan Allah tentang cerita langit. Tuan-tuan, langit ini kalau kita pandang ke atas, nah seberapa besar langit boleh ceritalah. Allah, tak boleh digambarkan. Kita kata barangkali daripada sebelah timur ke barat, kita tengok semua tu, Allah besarnya langit. Itu je kita boleh ceritalah. Tapi rupanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bernama langit ini yang melitupi seluruh kita kata galaksi lah apa semua ini. Tuan-tuan, ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan ada arasy Allah Subhanahu Wa Taala pula. Maka dalam hadis, khususnya kisahnya hadis berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Rasulullah menceritakan besarnya langit ini, tuan-tuan. Besarnya langit ini, bila Rasulullah naik daripada langit pertama, naik yang kedua, Masya Allah besarnya, dia kata langit pertama. Bila naik langit kedua, rupanya sepertilah kahilqatin fil falah, satu cincin yang kamu campak ke padang pasir yang luas. Cincin itulah langit pertama. Langit kedua itu padang pasir yang luas. Perumpamaan itu. Allahumma. Jadi kita ni apa ya? Kalau begitu kan keadaan. Bagaimana pula keluasan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, semua itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik yang ketiga, maka pertama, kedua macam cincin tadi yang dicampak kepada padang pasir. Naik keempat, kelima, dan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dahlah 7 lapis langit itu macam cincin dicampaklah ke padang pasir. Itulah luasnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata berapa besar pula banding langit itu. Jadi kalau maksud besar tu agung ya. Tapi kalau rasa Allah besar bersuri apa ni? Saiz itu itu problem, sangat problem lah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa segala sesuatu. Allah, itu akidah tu kena betul. Allahu akbar. Jadi masya-Allah tabarakallah, tu betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut tentang Allah mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada, kita terhad pengetahuan kita. Allah Maha mengetahui segala-galanya walaupun yang disembunyikan. Dan pada ayat yang ke-39, saya serahkan lanjutannya kepada Fadil Doktor. Tapi sebelum tu ada ayat 38, kalau saya tak salah tadi, soalan daripada sahabat kita untuk ayat yang ke-38. Dengan izin Doktor, saya nak ajukan soalannya daripada An-Nur Rauf di Facebook. Apakah kata-kata dan kesedihan yang terpendam di dalam hati itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti terdetik sesuatu harapan yang terpendam dalam hati atau hasrat yang terpendam tidak kesampaian? Yang kedua, Doktor, boleh tak huraikan bagi orang yang niat baik untuk melakukan amal kebajikan dibalas baik oleh Allah, dan yang berniat jahat dibalas dengan azab atau kifarah ke atasnya? Mohon perkongsian ilmu kepada Doktor. Terima kasih kepada An-Nur Rauf yang soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, Abdul Rahmat Allah sekalian, yang pertama sekali tentang detik.
yang apa ni, yang lintasan dalam hati. Biasa dia sebut dalam ma khatara fil bal, lintasan dalam hati. Lintasan dalam hati ni tuan-tuan, kita boleh kuatkan kita punya lintasan itu. Ya Allah, kamu jadikanlah ini sebagai kebaikan. Niat begitu sudah jadi satu doa. Nah, niat sudah jadi satu doa. Sama juga kalau saudara kita, kalau kita kata demikian, dalam hati kita, semoga Allah beri kebaikan kepada dia. Dalam hati, itu satu doa. Dah dapat pahala. Ya, jadi berkenaan dengan doa seperti itu tuan-tuan, seorang berdoa kepada sahabatnya, saudaranya, dalam keadaan saudara itu tak tahu. Datang malaikat atas kepala dia. Malaikat itu, ya Allah, kamislihi, ya Allah, kamu berilah. Dia doa kepada sahabat dia, kawan dia. Tapi kamu beri benda yang sama kepada dia. Yang dia doa tu. Yang dia doa itu. Jadi maknanya tuan-tuan, doa malaikat lebih hebat daripada kita. Sebab dia orang yang suci bersih. Maka tuan-tuan, kita doa untuk dia, rupanya malaikat doa untuk kita. Jadi tidak ada rugi untuk doa demikian. Baik, tentang isu niat tuan-tuan. Niat, kalau niat baik dapat satu kebaikan. Niat sahaja. Niat untuk buat jahat belum dosa. Sehinggalah dia buat perkara tersebut. Jadi niat untuk kebaikan satu, bila buat jadi 10, tetapi niat untuk kejahatan belum dikira dosa. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini kepentingannya untuk berniat dalam benda-benda yang baik. Jadi pentingnya lintasan hati yang baik. Orang kata apa, kalau tengok orang lain buat dosa, kena tetap bersangka baik, husnuzon. Mungkin kerana dia jahil dan sebagainya. Dan mungkin sebab salah kita kurang dakwah. Jadi mungkin perlu letakkan kesalahan itu pada diri kita. Inilah antara akhlak baginda Nabi SAW. Dan doktor dan juga para penonton, kita teruskan lagi dengan ayat yang berikutnya untuk tadabbur pada ayat yang ke-39. Saya serahkan kembali kepada Fadil Doktor. Baik, terima kasih Anas. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Dan siapa-siapa yang kufur, sebenarnya kufur itu untuk diri dia sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Tidak akan menambahlah apa-apa pun, melainkan yang menambah itu kemurkaan daripada Allah. Maqta ni marah murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan kekufuran itu hanya menambah rugi kepadanya. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan khalaif. Manusia ini dijadikan sebagai khalifah. Ada perbincangan tentang makna khalifah ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami beritahu kepada malaikat, Tuhan berkata kepada malaikat, kami nak jadikan satu orang khalifah. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, adakah ya Allah kamu nak jadikan seorang manusia khalifah ini ataj'alu man yufsidu fiha, satu orang yang akan merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah. Dan nampaknya yang malaikat kata ini sedang berlaku. Sedang berlaku. Manusia ini suka merosakkan di muka bumi dan juga suka menumpahkan darah. Baik, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Ada beberapa soalan dalam berkenaan ayat ini. Pertama, khalifah itu apa? Nah, ada di antara mufassir menyebutkan maknanya khalifah ini ganti. Ganti siapa sebenarnya? Sebenarnya yang menguruskan semua sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sebenarnya menguruskan semua sekali. Cuma tuan-tuan, dalam konteks ini secara kiasannya, aku letakkan kamu hai manusia sebagai ganti aku, menguruskan di atas muka bumi, itu khalifah sebagai ganti. Maka tuan-tuan simak rahmat Allah sekalian, tentang apakah hubungan manusia sebagai pengganti atas muka bumi ini, Ustaz serah dulu kepada Anas lah. Masya-Allah, insya-Allah kita akan ikuti lanjutannya berkenaan dengan khalifah itu, kerana kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Anda terlepas info dan juga siaran dari awal. Jangan risau, jangan bimbang, anda boleh tonton semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Ikuti lanjutannya perbincangan dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jumpa di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, di hadapan saya dan juga kita semua masih lagi kita berada iaitu Mashaf Al-Quran untuk kita sama-sama meneruskan tarannum, tafsir serta tadabbur untuk surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40. Masih lagi kita bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Untuk lanjutannya berkenaan dengan para penonton tadi, kita berbicara tentang makna ataupun perkataan khalifah tadi. Jadi kita nak teruskan sedikit doktor untuk kesinambungan ataupun lanjutan perkataan khalifah tadi. Ganti tu. Baik, terima kasih Nas dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Bila Allah sebut tentang khalaif ataupun dalam ayat lain tersebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan khalifah di atas muka bumi. Antara jawapan para malaikat ialah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa kamu jadikan orang yang akan kerosakan muka bumi dan menumpahkan darah. Kemudian disebut wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni banyak berzikir pada kami, puji kamu, menyucikan kamu. Kenapa pilih orang macam tu? Tuan-tuan, muslim rahmati Allah sekalian. Soalannya, Nas, kat mana malaikat tahu? Allah kan baru umumkan saja itu bahawa akan dijadikan seorang khalifah atas muka bumi. Mana info dia dapat? Mana info dia dapat? Sekarang ada jabatan netizen negara, jadi laju je carinya. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Sebenarnya para mufassirin menyebutkan bahawa malaikat ini antara lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah, antara tugas dia adalah menjaga di satu tempat yang menjadi Lauhul Mahfuz itu malaikat yang jaga. Jadi Lauhul Mahfuz ini segala-gala akan berlaku atas muka bumi ini daripada awal sampailah ke kiamat semua sekali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sesama rahmat Allah sekalian, malaikat yang menjaga hafazah itu tahu. Ada manusia akan dijadikan, akhirnya tahu bahawa sifat manusia ni gini, suka berbunuh-bunuhan, suka membuat kerosakan atas muka bumi. Jadi sebab itu akhirnya malaikat tanya, tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu jawapan yang lain, bahawa yang kamu tahu tu tahulah, tapi ada lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tidak tahu. Jadi tuan-tuan, itu asasnya khalifah di muka bumi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang kufur kepada Allah? Tuan-tuan, muslim rahmati Allah sekalian, manusia ni bila letak atas muka bumi, sebenarnya kita sebut tadi, iaitu manusia ada diberi pilihan untuk beriman atau tidak. Dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa nak beriman, silakan. Siapa-siapa nak kufur, silakan. Boleh kufur ke Ustaz? Hukum tak boleh lah. Bukan tapi suruh. Ini maksudnya pilihan. Sebabnya Nas, kalaulah tidak ada pilihan, manusia ni macam robot. Betul? Robot ada dosa pahala? Dia dah set dah. tak ada dosa pahala. Macam robot. Jadi yang contoh yang seperti robot ni, dua makhluk Allah. Pertama, malaikat. Yang kedua, syaitan. Syaitan dulu ada pilihan, sehinggalah mereka tu tidak sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka Allah umumkan dia kufur, maka habislah, tidak ada pilihan. Jadi malaikat ini dijadikan untuk taat saja. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah buat salah, tidak pernah buat dosa, hanya kerja dia buat apa yang Allah perintah. Kita pun kata, kenapa Allah tak buat manusia macam tu je? Kalau macam tu, tidak adalah dosa pahala. Jadi, apa faedah jadikan manusia? Perhitungannya apa? Tak ada. Malaikat tidak masuk perhitungan itu. Kenapa? Kerana dia ibaratnya seperti robot. Syaitan juga mewakili benda jahat. Iaitu, dia tidak akan diperkirakan lagi setelah dia buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah umumkan dia kufur kepada Allah. Manusia tak di antara itu.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik kejadian. Apa sebaik kejadian? Nah, kerana manusia ini kalau dia taat perintah Allah, dia lebih baik pada malaikat. Thumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau dia buat jahat, maka dia lebih teruk daripada syaitan. Sebab itulah kadang-kadang orang kata baik macam malaikat. Ataupun jahat macam syaitan. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Boleh jadi sebaik malaikat, lebih baik daripada malaikat, dan boleh jadi lebih jahat daripada syaitan. Itu manusia boleh pergi demikian. Allahu Akbar. Dan berikutnya doktor, kita mungkin boleh raikan lagi soalan daripada sahabat kita yang ajukan di Facebook. Kalau boleh kita saksikan soalannya berkenaan dengan ayat surah Fatir ini. Baik, soalannya di Facebook mungkin soalan untuk ayat yang ke-39. Menerusi paparan skrin pada ketika ini, kita ada Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya. Baik, doktor, mengapakah dalam ayat ini disebut tentang khalifah-khalifah? Dan apakah khalifah-khalifah ini yang akan menentang orang-orang kafir yang masih lagi membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala murka dan membuat mereka ini dalam kerugian? Mungkin sedikit lanjutan pencerahan berkenaan dengan khalifah ni, doktor. Baik, terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby. Kita telah sebutkan tadi tentang khalifah atau khalaif yang disebutkan ini, tuan-tuan, adalah merujuk kepada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima tanggungjawab untuk menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taklifan. Taklif itu. Taklif ini makna asalnya bebanan-bebanan. Maknanya kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, kena haji dan semua kewajipan-kewajipan yang Allah nak itulah. Jadi tuan-tuan, dan bersama-sama dengan manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat ikhtiar tadi. Maknanya dia boleh memilih. Jadi apabila mereka memilih benda baik itu, maka dia jadi Islam, dia jadi mukmin. Bila dia pilih benda jahat, sebab tu Allah tekan dengan masalah wa la yazidul kafirin kufrum illa khasara. Tidaklah dia menambah semua kekufuran, tidak taat kepada perintah Allah itu semua sekali adalah kerugian kepada dia. Kenapa kerugian? Kerana bila dia mati, dia tidak akan dapat sekali-kali untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun seluruh manusia bersetuju bahawa dia orang baik, dia buat. Nah, antara satu soalan yang selalu bermain yang disebutkan, macam mana orang Islam jahat bukan main, rasuah, tipu orang. Lagi teruk daripada orang bukan Islam. Teruk daripada bukan Islam pun tiba-tiba mati masuk syurga akhirnya. Allah. Kawan ni dia baik, sedekah masjid pun ada. Siap berkorban. Berkorban, bagi lembu lagi apa semua pada orang Islam. Tidak pernah rasuah, tidak buat jahat. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, masuk neraka. Ini tidak adil ini. Ada orang berpandangan begitu. Ya, dan sangat menyedihkan bila pandangan ini daripada orang Islam. Orang Islam sendiri. Dan Ustaz boleh tunjukkan bukti sangat jelas, tuan-tuan. Internet tuan-tuan cari saja. Golongan yang berfikiran seperti ini. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Baik. Jawapan pertama kita nak katakan, yang menentukan semua ini Allah. Itu nombor satu. Yang menentukan semua ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kata demikian. Itu satu kita dah bincangkan tadi. Nombor dua, tuan-tuan. Nas, kalau kita tanya dosa apakah yang paling besar? Syirik kepada Allah. Ini tak ada khilaf di kalangan orang Islam bahawa dosa yang paling besar yang sangat Allah murka, Allah tidak ampun dosa ini kalau dia mati begini, namanya syirik. Maka dia tidak akan ada peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa paling besar. Baik, kita katakan bahawa dia ini tak pernah tipu orang, tak pernah rasuah, tak pernah ketuk kepala orang, tak pernah itu dia zalim juga pada orang, tak pernah. Dia juga tak pernah sembahyang, dia juga tak pernah ada lagi tak pernah lain. Ya, tak pernah lain. Dia juga syirik kepada Allah yang paling besar. Orang Islam ni buat jahat, kita akui. Buat jahat begini-begini, rasuah lah, tipu orang apa semua, tetapi sekali dia mati dengan beriman kepada Allah, jangan ingat tu masuk syurga. Tak, dia kena bakar dulu. Soalan dia mampu ke tak? Ya. Dan tuan-tuan, bakar dalam neraka ni agak calang-calang. Nah, tak apalah, kita Islam, mati Islam.
Bila mati Islam, masuk syurga juga. Kena seksa sekejap. Seksa sekejap. Siapa cakap sekejap? Tuan-tuan, ginilah. Kalau nak mudah, lepas ni tuan-tuan ambil lilin. Bakar lilin itu, letak jari. Ustaz, bukan cabarlah maksudnya. Kalau boleh tuan-tuan bertahan 15 saat je. Cuba. 15 saat saya. Hapi lilin je pun. Nak letak tu atas tu 15 saat. Akan jadi rekod dunia. Allahuakbar. Tak akan mampu bertahan walaupun 15 saat. Api neraka ni tuan-tuan, Allah kata sudah dibersihkan, disuling. Suling api itu sebanyak 70 kali sulingan. Satu sahaja bahagian itu letak di atas muka bumi. Dunia. Makna 69 itu adalah di akhirat kelak. Agak-agak kita mampu bertahan? Tak mampu. Satu. Yang kedua ialah, semasa kita nak dicabut nyawa itu, siapa boleh pastikan kita mati Islam? Mati beriman. Zahir tengok, bagus, mati Islam. Zahir. Hakikat isi Allah, dia tak sembahyang, tak puasa, semua kejahatan dia buat. Tiba-tiba mati Islam. Iyakah begitu? Tak ada siapa boleh buktikan demikian. Boleh jadi Allah tarik dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah wa'alaikumsalam. Sebab itu takut Ustaz. Kita kena selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikekalkan istiqamah dalam agama ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, untuk ayat yang ke-39 doktor, kita ada soalan, tapi sebelum tu kita nak berjeda sekali lagi. Banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan tafsir Taranum serta tadabbur surah Fatir ayat 36 sehingga ayat yang ke-40, dan kita berada pada ayat yang ke-40 untuk sama-sama kita hayati tadabburnya. Masih lagi kita bersama dengan Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan kita ada soalan Ustaz untuk ayat yang ke-40 dengan izin. Doktor, baik, Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Doktor, seperti yang kita ketahui, golongan kafir akan sentiasa ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Apa pula alasan yang mereka gunakan apabila berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang ke-40 ini? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ke-40 ini berkenaan dengan golongan yang mereka sembah, mereka harapkan, mereka minta selain daripada Allah. Setelah datangnya Rasul menerangkan perkara tersebut. Ini qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Baik, muslimat rahmati Allah sekalian. Kita secara jelas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekeliling Kaabah itu ada jumlah asnam, berhala-berhala itu lebih kurang 300 lebih, 360 berhala. Kenapa banyak sangat tu Nas? Sebabnya tuan-tuan, mereka kenal tak Allah sebenarnya? Kenal. Tapi dah kenal, kenapa mereka tak beriman juga Percaya tak Allah buat langit bumi? Percaya. Percaya. Itu kan tak boleh kira beriman lagi tu. Baik tuan-tuan, Allah menjawab sendiri bahawa Allah tidak terima keimanan mereka yang seperti itu ialah kerana wa ja'ala lillahi andada. Mereka jadikan Allah ni ada banding, ada kawan. Ini kita panggil syirik ni. Bandingan, niddan, makna yang Nas, kalau kita nak banding satu benda, mestilah bandingan tu ada benda yang hampir sama, setara baru boleh banding. Kita tak banding budak kecil umur 2 tahun dengan budak umur 50 tahun. Orang tua lah. Tak boleh banding tu. Budak ni nak berjalan pun tak kuat. Orang tua tu dah. Jadi tak boleh banding begitu. Mesti banding yang ada persamaan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan,
apabila disebutkan syirik ialah membandingkan Allah dengan satu perkara lain yang seolah-olah ada persamaan dengan Allah. Soalannya, adakah benda sama dengan Allah? Tak ada. Tak ada. Jadi Allah tidak boleh menerima tentang syirik. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi itu saya tersebut tadi bahawa Allah sangat murka, Allah sangat marah dengan orang yang syirik kepada dia. Sebab tidak ada benda yang boleh menyamainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang dosa paling Allah marah ini syirik, kerana seolah-olah mengambil benda lain duduk sekali dengan Allah. Sebab itulah dalam isu berkenaan dengan syirkul asghar dalam hadis yang sahih, iaitu syirik yang kecil. Apa dia syirik kecil? Syirik kecil ialah riak. Kita kata riak. Riak ni makna apa, Nas? Maknanya menunjuk. Buat satu benda, pamerkan kepada orang. Ya. Kalau sedekah, kita kena tunjuk kepada orang. Itu dipanggil riak. Ataupun sembahyang, kalau orang ramai, kita kena sembahyang lama sikit. Bagi nampak khusyuk. Itu tunjuk kepada orang. Baik, tuan-tuan. Habis itu menunjuk ni apa pasal tak dia sama jadi syirik kecil. Seolah-olah mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, kata para ulama gini. Dalam hal menunjuk ini, riak ini, ialah seorang itu sepatutnya kalau sembahyang, Nas, sepatut tunjuk pada siapa? Allah. Bersedekah, sepatut kepada apa? Allah. Dan semua amal ibadatlah sepatut tunjuk kepada Allah. Tiba-tiba tak tunjuk kepada orang lain. Makhluk. Seolah-olah orang itu ada gaya-gaya tarahnya macam Allah. Itu dipanggil macam syirik syirik kecil. Asyirku al-asghar. Jadi sebab itu tuan-tuan, perkara tentang masalah syirik ini, walaupun kita pada zaman ini tidaklah orang Islam ni insya-Allah tak sembah benda lain dah. Betul. Tetapi walaupun tak sembah benda lain, mereka ini meletakkan pengharapan, meletakkan kalaulah tidak kerana ini, tak boleh jadi ya. Kalau tak kerja, tak ada rezeki ya. Kalau banyak sangat. Kalau tak makan ubat, tak sihatlah. Ada gitu. Makan ubat itu ikhtiar, kerja itu usaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak letakkan betul-betul supaya kita beriman dan menjauhi perkara syirik. Allahu akbar. Akidah kita perlu jaga dan juga pastikan kita memiliki kefahaman yang jelas dan juga tidak menyeleweng daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting, Ustaz. Baik, berikutnya kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan ayat yang ke-40 panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ke-40, dan berikutnya kita ada izara, doktor, untuk ayat ke-40. Apakah ayat ini sebagai sindiran atau tempelak kepada golongan musyrikin Mekah yang sentiasa mengagungkan berhala-berhala untuk mereka buktikan apakah tindakan berhala itu boleh setanding dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, doktor? Baik, terima kasih Zara. Ya, benar, ayat ini adalah berkenaan untuk menolak, bukan lagi menempelak, menyindir lagi lah, memang menolak bahawa kalaulah betul berhala-berhala itu mampu, sembahan-sembahan itu mampu, maka tentulah boleh ditanya kepada mereka, adakah mereka bersekali dengan Allah mencipta langit? Adakah mereka itu telah melakukan satu benda mencipta langit bumi ini seperti mana yang Allah telah buat? Tentulah mereka dengan mudah menjawab tidak sekali-kali. Sebab itulah tuan-tuan, kita menyebutkan dalam perbincangan tadi, iaitu orang yang hanya semata-mata kenal Allah, semata-mata kenal, tidak membuat mereka itu beriman kepada Allah. Belum lagi. Kalaulah hanya semata-mata kenal dan mengakui bahawa Allah menjadi langit dan bumi, sebagaimana dalam ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, kalau kamu tanya siapa cipta langit dan bumi, maka mereka la yaqulun nallah, mereka pasti mengatakan Allah yang mencipta. Jadi iman seperti itu tidak solid, dan Allah yang benda tidak iman tidak solid Allah tolak. Ada dah sebenarnya sebahagian tak ada dah, tapi tak, itu tidak diterima. Sebab iman ini mesti syarat rukun iman ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairi wa syarri.
iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada, qadar. Solid 6 ini, beriman ini baru dikatakan beriman. Hanya terima yang Allah saja, Rasul tak terima, tak. Hanya terima Allah, Rasul, tiba-tiba hari akhirat tak percaya. Tak jadi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dalam hal musyrikin Mekah pada masa itu, mereka percaya bahawa Allah menjadi langit dan bumi. Tapi pada masa itu juga mereka percaya ada Tuhan pasir. Sebab tu 360 banyak tu. Ada Tuhan perigi. Ada Tuhan rumah. Kebun. Ada Tuhan jaga anak-anak. Itu jadi ramai Tuhan-Tuhannya. Tak cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutlah yang jelas, wa ja'alu lillahi andada liyudhillu an sabilih. Mereka menjadikan tuhan-tuhan yang lain itu dan akhirnya mereka sesat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara gambaran untuk surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40 sebagaimana tadabbur yang telah pun kita ikuti. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, dan kita telah pun sampai di penghujung siaran. Fadil Doktor, sedang tak sedar panjang lebar kita berbicara untuk tafsir taranum serta tadabbur surah Fatir ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40, dan sebagai pelan tindakan ataupun khulasah daripada perbincangan kita daripada awal sehinggalah ke jam dan juga detik ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Doktor. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, bahawa seseorang yang berjaya di dunia dan di akhirat dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pertama nafsun muslimah. Seorang itu mestilah diri tubuhnya itu adalah Islam. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjauhi kekufuran, dan selepas itu insya-Allah dia akan mati masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bagi mereka yang mungkin telah melakukan kesilapan dalam kehidupan, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meninggalkan Quran, kembalilah jadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga manual dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada azab siksaan Allah yang Maha Pedih. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita minta Fadil Doktor tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim atas kesudian untuk berkongsi bersama dengan Tayyala Ustaz. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia doktor dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat, ditambahkan ilmu untuk terus membimbing dan juga mendidik kita, khususnya dalam Tayyala Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayuh saudara sedang penonton, kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad.